Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini sambung lagi penerangan tentang tajuk matematik tahun 4, tajuk masa dan waktu. Hari ini kita dengan subtajuk tempoh. Tempoh iaitu nak cari berapa lama sesuatu aktiviti ataupun perkara itu dilakukan. Jadi untuk tajuk ni kita banyak melibatkan jam dan minit lah. Sebelum menerangkan, saya ingin tunjukkan satu perkara yang murid kena tahu, iaitu 3 benda yang utama, iaitu masa mula. Untuk mengira tempoh ni kita kena ada masa mula, kena ada masa tamat dan kena ada tempoh. Untuk menyelesaikan sesuatu masalah untuk tajuk tempoh masa ni, mesti ada sekurang-kurangnya 2 daripada 3 perkara ini. Contohnya, kita ada masa mula, kita ada masa tamat. Jadi boleh mencari tempoh masa. Tempoh. Begitu juga jika tempoh masa ini masa mula, masa tamat akan tolak masa mula lah. Tolak masa mula. Baik, untuk contoh yang lain, kalau untuk menyelesaikan tajuk contoh, soalan memberikan masa mula dan tempoh masa. Soalan minta kita cari masa tamat. Jadi ke kanan biasanya operasi tambah. Baik. Seterusnya, jika dalam permasalahan ataupun soalan diberikan tempoh masa dan masa tamat, murid dikehendaki mencari masa mula. Jadi untuk 3 perkara ni kurang-kurangnya 2 maklumat mesti ada. Jadi untuk masalah seperti ini, murid mestilah tolak untuk mencari masa mula. Jadi boleh buatlah ni dalam kad ataupun carta di rumah lah, dan lekatkan di dinding untuk menjadi ingatan, ataupun masukkan ke dalam buku nota lah untuk mudah untuk membuat latihan. Baik, seterusnya kita ke perbincangan contoh di dalam kutip. Boleh lihat contoh yang ada di dalam kutip. Nombor 1 muka surat 103, iaitu dinyatakan situ, kami bermain bola sepak dari pukul 10.05 sehingga 10.50 pagi. Soalan di situ nyatakan tempoh mereka bermain bola. Jadi mudahnya kita kena tahu jadi masa mula dan masa tamat. Jadi kita di sini ada masa mula ada 10.05 dan 10 masa tamat diberikan 10.50. Jadi kita hanya perlu mencari tempoh. Seperti saya sebut tadi, untuk mencari tempoh kita mestilah tolak masa tamat, tolak masa mula. Jadi operasinya adalah dengan mudah kita gunakan jadual lah, gunakan kotak jadual T untuk menjawab soalan ini. Letakkan jam, minit. Okey, masa mula tolak masa tamat, tolak masa mula. Jadi 10, jamnya 10, minitnya 50. Tolak masa tamat 10, 5 minit. Baik, jadi di sini kita tolakkan dulu minit. 50 tolak 5 minit dapat 45. 10 tolak 10 kita akan dapat sini sifar. Jadi jawapannya, tempohnya adalah 45 minit. Baik, ini untuk soalan yang pertama. Contoh yang kedua diberi situ, berapakah tentang seorang ibu yang menjahit baju kurung. Jadi masa mula menjahit pukul jam 14.00 dan sifar-sifar, dan jam 16.00 masa tamat. Jadi soalan kita dikehendaki mencari masa, tempoh masa ibunya menjahit. Jadi agak mudah. Masa ini masa tamat
Dan sini masa mula. Jadi seperti tadi juga, masa tamat tolak masa mula, iaitu 16 tolak 14. Boleh juga kalau tak buat jadual pun buat salah penolakan seperti biasa macam ni. Dan 16 tolak 14 kita akan dapat 2. Jadi tempoh masanya adalah 2 jam. Baik, contoh ketiga, iaitu diberikan jadual gotong royong perdana bermula 7.40 pagi AM, 8.10 AM gotong royong ikut zon, 11.40 selesai gotong royong. Soalan dikehendaki kita mencari tempoh gotong royong, iaitu masa tamatnya adalah 11.40 dan masa mulanya 8.10. Jadi seperti biasa tadi juga, kita boleh juga menggunakan jadual. Masa tamat 11, tuliskan jam, minit, .40 tolak 8.10. Jadi kita akan lihat berapakah tempoh masa untuk gotong royong dijalankan. 40 tolak 10, 30. 11 tolak 8, 3. Jadi 3 jam 30 minit. 3 jam 30 minit tempoh masa yang diambil untuk gotong royong. Baik, untuk soalan seterusnya di muka surat 144, contoh dalam buku teks, iaitu nombor 4. Nombor 4, iaitu situasinya ayah bekerja dari pukul 7.30 hingga pukul 5 petang. 7.30 hingga 5 petang. 7.30 hingga 5 petang, iaitu ada contoh ditunjuk kat situ menggunakan nombor, tapi lebih mudah kita menggunakan jadual, iaitu 7.30 pagi sehingga 5 petang. Baik, untuk soalan macam ini, kita disarankan menukar masa petang kepada sistem 24 jam supaya lebih mudah, iaitu 5 petang, seperti yang kita belajar sebelum ini, tambah 12, jadi akan jadi 17.00. Okey, bila dah tukar kepada sistem 24 jam, lebih mudah untuk menolak lah. Jadi 17.00 kita akan tolak dengan juga 7.30 ni kita tukar jadi 07.30 jam 07.30, iaitu tolakkan dengan masa tamat 07.30, ataupun buat jadual seperti tadi, jam, minit. Baik, jam dan minit, iaitu 17 jam untuk masa mula 7 sifar tolak ini 30. Jadi tolakkan dulu bahagian minit, di mana sini sifar tak boleh tolak dengan 30. Kita ambil 1 jam daripada sini, jadi ambil 1 jam di sini jadi 16. Okey, ke mana pergi 1 jam? Bawa ke minit. Bawa ke minit maksudnya akan jadi 60 minit. Ya, saya ulang sekali lagi. Kalau kita nak tolak, tak boleh tolak, seperti yang selalu istilah kita guna, pinjam lah. Ambil dari 16 ni 1 jam, tinggal 16 jam. 1 jam bawa ke minit, jadi bertukar menjadi minit, iaitu 60 minit. Jadi sekarang boleh tolak. 60 tolak 30, 30. Dan 16 tolak 7 jadi 9. Jadi tempoh masa untuk ayahnya bekerja adalah 9 jam 30 minit. Jadi kena keluarkan ni jawapan 9 jam 30 minit. Jangan tinggalkan di dalam petak ini, mesti dikeluarkan.
Sebab ini masih dalam bentuk jam, yang ini jawapan adalah dalam bentuk tempoh masa. Jadi sekian dulu contoh untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jadi teruskan latihan pada muka surat 144, latihan uji diri nombor 1 hingga nombor 3.